Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini 29 Mei. Kita masih lagi PKP dan digalakkan duduk di rumah. Beberapa hari lagi, 1 Jun kita akan menghadapi perintah baru, full lockdown. PKPD. Jadi tak apalah, kita patuhlah apa yang kerajaan buat. Kerajaan, mana-mana kerajaan pun dia akan bertindak sebaik mungkin untuk mengawal wabak penyakit. Tak kira lah penyakit apa pun. Tak ada kerajaan yang membiarkan wabak penyakit ini berleluasa, merebak. Terutama orang bukan Islam pun, dia pun takut mati. Lagilah dia jaga. Apatah lagi kita orang Islam ni yang ada ilmu. Jagalah. Bukan kerana takut mati kita, kerana kita berusaha. Itu arahan Allah SWT. So kita berusaha berikhtiar untuk mengatasi wabak, penyakit dan lain-lain musibah yang menimpa kita, bukannya berserah bulat-bulat. Okay. Jadi hari ini saya nak tunjuklah beberapa data nak berkongsi dengan saudara-saudari, terutama kita orang warga emas ni, orang yang dah bersara. Apa yang patut ada di rumah kita sebagai langkah awal untuk kita memantau tahap kesihatan kita. Maklum sajalah, kebanyakannya apabila umur sudah meningkat, tahap kesihatan kita pun berlaku perubahan lah. Ada bermacam-macam penyakit. Ada orang kata 3 serangkai lah, 2 serangkai, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kencing manis. Ada yang terlibat dengan sakit bawah pinggang, macam-macam. Jadi bagaimana kita boleh mengambil langkah awal lah, langkah berjaga-jaga untuk memantau kesihatan kita sebelum kita ke hospital atau ke klinik. Data yang kita kumpul ni mungkin berguna untuk kita maklumkan kepada doktor, tapi data yang sebenar memang di hospital lah. Kita hanya sebagai langkah berjaga-jaga. Mudah kita nak bertindak. Adakah kita perlu pergi ke hospital ke, ataupun apa yang perlu kita buat. Kita pun perlu dapatkan nasihat doktor. Jadi cuba kita lihat apa yang agak-agaknya lah alat yang simple yang perlu kita ada lah di rumah kita. Okey. Ni. Ni yang pertama. Okey, apa ni? Automatic digital blood pressure monitor. Kita patut ada lah, patut ada alat untuk mengukur tekanan darah. Seperti ini, alat untuk mengukur tekanan darah. Ini jenis yang digital, mudah dah sekarang ni. Jenis digital. Yang ini masuk kalangan, semua orang tahu. Kalau kita beli, dia ada bagi manual dia, kita boleh ikut lah. Yang ni guna bateri. Ini mustahak kita boleh tahu tekanan darah kita, tekanan yang atas, sistol, diastol. Itu bahasa-bahasa orang perubatan lah. Tekanan belah atas dengan belah bawah. Jadi kita boleh tengoklah, kita dengar nasihat doktor, tekanan yang sebelah atas berapa sepatutnya,
doktor dah beritahu kita selalu pergi jumpa doktor kan. Jangan terlalu tinggi sampai 180. Itu kena jumpa doktor lah tu. Begitu juga yang sebelah bawah. Kita boleh pantau. Dari sini kita bolehlah ambil langkah jaga atau perlu ambil ubat yang sesuai yang doktor bagi. Ubat kena ambil ni. Ada orang dia rasa dia cerdik. Dia ambil ubat dia tak makan. Dah lah dia membazir. Lepas tu tindakan dia tu, kalau dia tak mau, dia tambuh lah ubat tu, pergi balik lah ke klinik. Pergi balik ke kajian ubat tu biar orang lain. Jadi kita kenalah jumpa doktor. Jangan kita asyik nak kata perubatan tradisional ke apa. Tak apa, tak salah perubatan tradisional, tapi kena jumpa doktor. Sebab setakat yang saya dengar dan saya perhatilah, orang-orang yang begitu komited dengan perubatan tradisional ni, setengah-setengahnya akhirnya menyerah diri kepada doktor itu. Jadi data kat hospital tak ada, jadi susah lah doktor. Kalau kita dah ada data, okay. Sebab kaum lain ni dia berlumba-lumba ambil kesempatan guna perkhidmatan hospital kita. Sebenarnya hospital kita ni adalah antara yang terbaik lah. Berdasarkan pengalaman saya, memang terbaik lah. Layanan apa semua bagus. Apa yang langkah-langkah yang diambil untuk kita. Patut kita ambil kesempatan lah. Kerajaan dah belanja begitu banyak setiap tahun untuk kesihatan. Dengan orang lain berebut pergi, kita tak pergi. Jadi ni alat ni untuk ukur tekanan darah. Kalau bagus setiap hari ke seminggu sekali ke ambil tekanan darah. Kalau ikut doktor kata kalau ada alat rumah ambil tekanan, suruh tengok. Tu okey. Tu satu. Ni harga dia, boleh pergi kat farmasi, boleh tanyalah farmasi apa harga dia. Ni saya dapat percuma ni. Dapat percuma bila saya jadi ahli satu tempat tu, jadi dia bagi percuma ni. Yang ni satu lagi. Yang ni saya baru beli sebenarnya. Sepatutnya dah lama kita ada ni. Ni apa ni? Di musim Covid baru jadi riuh ni. Sebelum musim Covid kita tak kisah sangat. Ni pengimbas suhu. Pengimbas suhu. Ada orang sebut, ada orang dia kata termometer. Tapi yang rasanya saya lebih tepatnya pengimbas lah. Dia scan suhu. Ini pun kena ada rumah kita boleh tahu kita demam ke tak demam ke. Ini simple je operasi dia. Tekan sini. Tekan. Lepas tu buat macam mana? Di belakang ni ada butang. Di belakang butang merah. Kita letak je kat dahi kita. Contohnya kata, contoh saja lah, letak jari je. Letak jari. Keluar nombor. Jari saya 35.2 je. Jari. Tu contoh dia. Lepas tu dia hilang sendiri. Kita biar macam tu je. Kita biar macam tu. Ini pengimbas suhu. Tu tengok jenama apa tu. Ni kalau ikut farmasi ni dia kata salah satu jenama yang agak baik jugalah. Yang terbaik. Okey. Harganya 100 ke atas lah harga dia. Saya beli di farmasi G Farmex kat kampung saya. Kampung saya Bukit Tobing. Ada farmasi sekarang. Jadi ni pengimbas suhu senang. Bila ada ni kita boleh pantau suhu badan kita, suhu badan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kita boleh tahulah. Kalau
Kalau ikut doktor, kalau demam biasa kita ambil Panadol aje. Kalau kita pergi hospital pun memang kalau demam dibagi Panadol. Pengalaman saya apa ni, duduk di ward, bila dia ambil jurawat tugas ambil suhu, tengok demam dia pun bagi 2 biji Panadol. Bagi 2 biji Panadol. InsyaAllah Panadol tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah SWT, tapi kita ikhtiar lah, jangan pula tak ikhtiar. Tapi kalau kita ada kaedah lain, cubalah buat kaedah yang terbaik untuk kita. Jadi ni pengimbas suhu ada macam-macam jenis ni, pengimbas suhu ada macam-macam. Ini yang saya tunjuk ni satu contoh je lah, satu contoh yang ada di rumah saya. Okey, jangan lupa sedia ni untuk kita pantau, terutama sekarang lah musim wabak Covid ni. Okey, simpan pun mudah, masuk je dalam bekas ni, tutup. Okey, beres, selamat. Ni dia. Okey. Kemudian apa lagi yang perlu kita ada? Kadang-kadang kita ada masalah diabetes atau kencing manis. Jadi kita perlu ada kit dia. Ni kit dia. Ni kit untuk menguji kandungan gula dalam darah. Ni ada kit dia. Ni boleh beli, rasa di klinik pun ada jual ni. Ni dia punya alat dia. Ini untuk tembok ni. Ni untuk tembok. Tembok ujung jari kita. Tembok ujung jari nak ambil darah. Okay. Ada orang takut lah. Ada orang di rumah saya dia takut nak guna ni. Dia takut nak guna. Ngeri dia kata nak guna. Padahal pakai tembok je ni. Tembok ni petak sini. Tembok tekan sini. Tapi sebenarnya betul juga. Kalau kita buat sendiri memang kita rasa ngeri. Kita nak kena suruh orang lain buat. Gitu okey ni. Ni macam penembok dia, senapang dia. Okey. Lepas tu ni dalam ni ada apa? Ada kertas dia kan. Untuk tester dia, kita nak letak darah kat sini. Tu ada 2-3 lagi dalam dia. Tester dia. Ni. Ni. Okey. Kita sapulah darah kat sini. Lepas tu masuklah. Lepas tu masuk kat sini. Dia ada dah. Ada tanda dah sebab masuk. Cocok lah masuk. Okey. Okay. Ini kit untuk orang masalah kencing manis. Simpanlah kat rumah. Kit ni beli. Itu harga berapa itu? Itu RM49 saja harga dulu. Ada juga yang jual sampai RM80. Tengoklah, kita pun tak tahulah. Ada tengok. Boleh cari sendiri. Sekarang mudah sekarang. Kat klinik ada. Kemudian apa ni, dekat apa tu, Shopee. Shopee pun ada. Farmasi pun ada. Boleh lah. Sini-sini pun ada bacaan dia. Ada petunjuk dia. Tu. Ni ada petunjuk dia. Ni low 1.1 hingga 3.8 milimol per liter. Warna dia biru. Ini low ni. Rendah sangat. Tindakan dia kalau itu kena jumpa doktor segeralah. Okey. Kemudian ni 10.0 hingga 3.82 milimol per liter. Warna merah dia keluar. Jadi warna merah. Ini kena pergi jumpa doktor. Dia kata fill out with your doctor. Kena jumpa doktor.
Ini pun lagi very high, 13.3 hingga 33.3 milimol per liter. Ni very high. Ini memanglah kena jumpa doktor. Okey. Okey, ini kit untuk orang mengalami diabetes atau kencing manis. Ini sebenarnya adalah tindakan awal kita. Jadi kalau kita tengok macam tu, bolehlah kita berjumpa doktor. Kadang-kadang ada yang terlalu rendah kan jadi hypo kan. Kita tak tahu sebab apa dia. Sebab kita tak ada kit nak ukur dia. Kalau kita panggil orang klinik datang, dia tanya dah ukur belum. Jadi sebab tu penting ada. Sebab kita tahu apa tindakan selepas itu. Kalau terlalu rendah kandungan gula dalam darah, apa yang perlu kita ambil tindakan sebelum ke klinik atau ke hospital. Contohnya ada orang, saya dengar lah, orang yang ada diabetes ni, kencing manis ni, dia selalu bawa bekal gula-gula. Jadi kalau kandungan gula terlalu rendah, dia akan gula-gula. Dia orang yang berpengalaman, dia tahulah macam mana. Tu. Jadi kata doktor, kalau terlalu rendah ni lagi susah. Tekanan kalau kandungan gula tu rendah, dia lagi susah daripada kandungan gula yang lebih tinggi. Macam orang darah rendah lah. Orang darah tinggi, dia ada ubat. Makan ubat, insya-Allah tekanan darah tu akan turun perlahan. Dia ada ubat dia lah. Tapi kalau darah rendah, dia susah. Itu okey, jadi kita boleh. Okey, habis ini. Ni untuk orang diabetes. Kalau ada siapa yang ada tu, belilah. Kalau ada duit. Kalau tak ada duit, pergilah jumpa-jumpa siapa-siapa, YB ke apa ke, minta lah yang free kalau ada orang nak beli. Kemudian ini satu lagi yang terbaru. Sebenarnya terbaru, saya baru tahu tahun ni, saya baru tahu benda ni. Rupanya banyak benda lah yang kita tak tahu dalam perubatan ni. Ini yang terbaru. Saya baru kenal ni. Bila ni? Bila saya kenal ni? Pada 25 hari bulan Januari 2021. Semasa jururawat berkenan nak jumpa saya. Dia ajak saya duduk. Dia tolong jaga saya. Jadi dia beri saya pakai benda ni. Baru saya tahu rupanya ni. Itu pun tak tahu nama dia, tak tahu nama apa benda. Cuma cocok jari, bubuh di jari, kepit-kepit di jari. Hari ini jadi kita tahulah ini sebenarnya oximeter. Oksi itu tak silap saya daripada perkataan oksigen lah. Jadi alat ni untuk mengukur oksigen, kandungan oksigen dalam darah kita. Rupanya penting juga kandungan oksigen dalam darah ni. Jangan. Kalau kandungan oksigen dalam darah kita rendah, kita boleh jadi sesak nafas. Ni alat dia. Saya baru beli hari ni alat ni. Ni saya baru beli. Tengok ni. Kita boleh buka sini tengok. Buka sini. Lepas tu masuk jari sini. Itu dia. Okey, macam ni cara. Dia guna bateri. Guna bateri 2 biji bateri AAA 2 biji bateri. Okey, ini apa ni, tu dia. Sini on dia sini. Kita on sini. Tekan sini. Okey. Itu kita masukkan jari dia. Sebenarnya kena letak bawah ni, tapi nak tunjuk ni. Okey, tunggu sekejap. Terbalik sebab dia kena. Dia kena sebelah kanan ni, terbalik. Semula tak apa. Ni dia akan off lagi, kita biar gitu je, dia akan off lagi lah. Dia off lagi.
Ini mustahak ni Okey, ini untuk ukur kandungan oksigen dalam darah kita. Okey, cuba tengok. Saya letak sini. Jari saya. Tengok. Berapa oksigen dalam darah saya. Tapi 99. Dia yang dia nak, kalau doktor kata dia nak 100. 100 tu bagus lah, paling bagus. Dan dia kata tadi saya pergi kat farmasi tadi, dan itu pun hari itu pun jururawat beritahu saya tak boleh kurang daripada 95. Kalau turun 95 kurang tu kritikal lah. Saya pernah hari itu dia dah jadi 94. 94 jururawat pun apa lagi, jururawat pun suruh saya duduk bangun 10 kali pun tak berubah. Dia pun beritahu Pak Cik kena ambil oksigen tambahan. Ambil lah wire cocok dalam hidung saya. Sekat hari jugalah pasang. Tu. Jadi sekarang ni nampak 99. Okey. Macam okey lah. Okey dia sebenarnya tak boleh letak gini, dia kena letak di bawah letak atas. Letak di bawah macam ni. Kita kena letak macam ni. Kalau kita guna letak macam ni. Dia stabil. Baru kita dapat bacaan yang tepat. Tengok tu. Bila saya letak dia dah jadi 98. Dah jadi 98. Okey. Jadi bolehlah beli ni. Ni tadi saya beli tadi di farmasi G-Parmex Bukit Tobing. Dia kata harga sekarang RM99. RM99. Sebelum ni dia kata 100 lebih. Jadi dia kata offer semua dia tak kira lah. Jadi beli je lah. Ini satu jenis. Dia banyak jenis sebenarnya. Banyak jenis. Ini salah satu jenis dia. Boleh tengok kalau dalam Facebook, boleh tengok dalam Shopee ataupun ada. Saya baru tengok dalam Facebook ada. Bila saya duduk cerita-cerita dalam Facebook tu, saya post cerita mengenai kandungan oksigen dalam darah, tiba-tiba keluar elang tu. Elang alat ni, oximeter ni. Ini dipanggil oximeter. Meter oksigen, pengukur kandungan oksigen dalam darah kita. Ini memang mustahil kita kena ambil tahu. Sebab kalau oksigen dalam darah kita kurang pada 95, kita boleh jadi sempuk, sesak nafas. Dia bukan orang lelah, bukan asma. Macam saya tidak ada asma, tapi kandungan oksigen rendah. Jadi kita kena tahulah. Kena tahu. Ni alat dia. Okey. Kalau ada duit belilah. Beli. Ada di di farmasi ada. Setakat ni saya dengar di farmasi G-Parmex tadi, dia kata ada orang hari tu pergi tanya kat kedai dia, kat farmasi dia. Lepas tu bila dah beritahu harga, orang tu kata nak pergi reki dulu, nak pergi tanya tempat-tempat lain, takut harga lebih murah lagi. Kemudian pengguna tu akhirnya datang semula ke G-Parmex. Yang saya G-Parmex di Ketobing lah. Dia dah ada 9 cawangan. Ini orang Islam ni, kedai ni, farmasi ni. Jadi harga sekarang ni RM99. Boleh boleh beli dan simpan di rumah. Simpan tu sambil tengok lah. Bagus juga kalau kita boleh simpan data kita hari-hari. Macam mana keadaan kita, tekanan darah kita, kandungan oksigen dalam darah kita, kemudian terlibat dengan diabetes atau kencing manis, boleh tengok kandungan gula. Kemudian boleh ambil suhu badan kita setiap hari. Jadi kita boleh pantau kesihatan. Itu semuanya usaha kita. Usaha kita. Jadi mudahlah kalau ada apa kita nak dapatkan bantuan daripada doktor. Kita beritahu. Sebab kadang-kadang doktor pun, bila kita pergi jumpa doktor pun tanya kita demam ke tak. Jadi kalau kita dah tahu suhu badan apa semua, kita kena
Sebab ada juga kes ada kes badan panas tapi suhu okey. Suhu kalau ambil suhu bukan orang demam, 36 lebih je. Tapi badan rasa macam panas. Tu ada kes macam tu. Okey. Jadi saya rasa itulah beberapa alat asas yang perlu kita adalah kita simpan untuk kita buat pematang awal tahap kesihatan kita. Okey. Ni alat ni ialah oximeter. Itu alat untuk mengukur kandungan oksigen dalam darah kita. Okey. Kemudian ada alat ni. Okey. Ini pun lagi penting lah untuk mengukur tekanan darah kita, tekanan bahagian atas dan tekanan bahagian rendah, sistol, diastol, dan juga denyut nadi kita. Semua ada situ. Dia beri 3, tekanan atas, tekanan bawah dan denyut nadi, pulse. Okey. Kemudian suhu, pengimbas suhu. Sediakan satu pengimbas suhu. Ikutlah mana-mana yang saudara-saudari suka lah. Tapi bila nak beli tu tanyalah farmasi mana yang terbaik ke tu. Jangan beli hari ni esok-esok petang kita tu beli 10 riyal, janganlah, kekut sangat, tu. Okey. Kemudian selain daripada tu jangan lupa ni kit untuk orang kencing manis atau diabetes, itu ini. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian saya pada hari ini akan memberi faedah, beri manfaat kepada kita semua untuk kita sentiasa mantau tahap kesihatan kita, terutamanya kita yang sudah masuk warga emas, dan begitu juga dalam keadaan sekarang kita sedang menghadapi wabak COVID-19. Lagilah kita kena perlu jaga kesihatan kita, supaya tidak berlaku sebarang gejala yang boleh mempercepatkan ataupun memburukkan lagi keadaan kesihatan kita. Kata COVID ni kadang orang yang mengalami masalah pernafasan pun bahaya dengan wabak COVID-19 ni. Jadi biasa kalau kita bila kita jumpa doktor akan selalu tanya kita demam ke tak, sesama ke tak, batuk ke tak, tu perkara yang tu, sesak nafas ke tak. Kalau yang sesak nafas memang ketika sesak nafas lagi bahayalah, kena segera jumpa doktor untuk diberi bantuan pernafasan. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menjaga SOP, dan kita sentiasalah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menghilangkan dengan segera wabak COVID-19 ni. Semoga kita dapat kembali dalam keadaan biasa, boleh ke masjid, boleh ke mana-mana, dalam keadaan lebih terjamin. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT dan duduk sentiasa di bawah perlindungan Allah SWT. Sekian saja untuk kali ini. Okey. Sekian saja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.